Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia. Dan maaf zahir batin daripada saya, Dr. Didi Mahmud. Terima kasih banyak-banyaklah kerana sudi meluangkan masa bersama Dr. Didi hari ini. Okey, ini adalah rancangan yang special sekali, FB Live Chill Raya bersama dengan Dr. Didi. Okey, kita akan berbincang bersama mengenai hal-hal raya dan juga termasuklah kesihatan, kecantikan dan juga tips yang paling penting sekali ialah tips tentang positivity daripada minda kita supaya kita dapat beraya walaupun berkurung. Walaupun kita cakap tentang berkurung ni kan stay at home lah katakan. Tapi tidak ada apa-apa negatif tentang stay at home. Nanti kita akan huraikan, kita akan bincangkan sama-sama ya. Okey, kepada anda yang baru masuk, okey, jangan lupa ada pertama sekali kita akan buat beberapa perkara lah begini Okey, pertama sekali Didi nak, okey, sekarang juga Didi akan share. Okey, share, kita kongsi, okey. You all dah nampak Didi kan? Saya dah you berkongsi, okey, berkongsi Facebook tu. Okey, nanti saya tengok mana saya ni. Awak tu dia kan. Baru nampak you all, okey. Jadi saya dah pertama sekali, okey, saya dah semua orang kongsi. Sekarang saya nak kongsikan kepada di page FB saya yang lagi dua tu kan, Didi Mahmud dan Di Mahmud. Okey, jadi supaya kita tak hilang apa yang kita kongsikan hari ini, sekarang kita share sama-sama. Okey, sekarang kita dah share belum? Okey, share ya. Okey, sekarang saya nak share dahulu. Okey, kepada Didi Mahmud. Tu dah share tu. Jadi kawan-kawan kita di Facebook di Mahmud akan dapat juga siaran itu. Okey, dan juga kita tengok ini City Jam. Oh, ada Jam lah, ada dua-dua Jam ni. City Jam dan juga Jam RNN, Mama Jam tengah tonton kita sama-sama. Selamat tengah hari. Dah makan raya belum? Okey, sekarang Didi akan share. Okey, pertama sekali kita perlu lakukan bersama-sama ialah kita share ini supaya dia tak hilang. Okey, kerana hari tu kan yang mula-mula pertama tu yang kita buat kan, dia hilang kan. Jadi kalau misalnya kita nak imbas balik apa yang kita katakan hari ini, penting sekali tau hari ini yang perkongsian yang Didi akan lakukan. Penting sekali. Jadi kita jangan hilang maklumat ini, okey, informasi ini. Okey. Okey, nak tahu juga pada hari raya ni kan, pada hari raya ni yalah maklumlah kita tak boleh berjalan kan. Nak tahu masak apa? Tuliskan masak apa you all. Okey, kita nak tahu ni masak apa ni sekarang, nak tahu ni. Okey, itu semua ada berkaitan dengan apa yang Didi nak bincangkan sebentar lagi. Okey, okey, itu yang kita dah lakukan sekarang kan. Okey, ini mana? Jam. Waalaikumsalam, selamat hari raya. Okey, salam budak-budak kat rumah tu kan. AJ dan adik-beradik semua kan. Okey, kan. Okey, sekarang kita nak cerita lah. Terus terang kita nak cerita tentang apa topik hari ini topik hangat hari ini, topik hari raya juga. Okey, kita nak tahu apakah ini Kamaria dah masuk lah. Apa khabar Kamaria, selamat hari raya ya, love gitu kan. Okey, jadi nak tahu okey apa pandangan anda semua tentang beraya kat dalam rumah. Kita macam kira berkurung lah kan, tak boleh pergi kat mana-mana kan, cuma boleh keluar untuk pergi pasar, pergi supermarket ataupun bersenam, itu pun sorang-sorang kan. Okey, melainkan kepada mereka yang dipanggil essential services kan, yang mereka boleh keluar untuk bekerja dan sebagainya ya. Okey, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih, penghargaan yang tidak terhingga daripada kita semualah ya, manusia sedunia sebenarnya, untuk berterima kasih dengan essential workers kita, nurse, polis, tentera keamanan lah dan juga yang menjaga supaya kita tidak sakit ataupun untuk nurse dan doktor kan, jururawat dan doktor, untuk menjaga mereka yang sakit kan, supaya kita doakan semua supaya siapa yang sakit COVID dan sebagainya kita cepat-cepat sembuh, dan supaya COVID ni berlalu lah kan. Sudah termasuk saya rasa masuk hari ni dah berapa hari, dah 49 hari saya rasa kita stay at home notice kan. Bukan kita saja tetapi ramai lagi sedunia sekiranya. Okey, sekarang kita nak cakap hello kepada Farhan.
Oh, nyari masak apa Farhan Nyari masak apa? You all semua dah makan belum? Ini dah pukul 3 ni. Sepatutnya dah makan lunch kan? Dah makan tengah hari kan? Okey, Adriana. Dr. Eddie apa khabar? Okey, Tsunami Aizat. Nama tsunami Okey, hebat ni. Okey, ramai ni hari ni. Kita Ramla, okey, Cik Ramla kita apa khabar? Okey, hari ni kita akan bincangkan beberapa perkara selain daripada hal-hal hari raya. Okey, kesihatan, okey, sudah semestinya, kecantikan juga, dan juga satu yang Didi nak kongsikan, okey, tentang positivity semasa beraya ni bila kita sedang berkurung sekarang Okey, satu daripadanya. Okey, kalau you all dah dengar apa yang Didi cakap ni, dengar kuat-kuat kan? Kan ada macam gini. Okey, okey, kalau you all dengar apa yang Didi cakap kuat, okey, soalan dia you all dah dengar dengan kuat, jelas. Okey, you all thumbs up. Okey, jadi saya tahu you all dengar ni dengan jelas. Okey, silakan. Dan juga nak tahu apa perasaan anda semua. Okey, soalannya saya nak tahu apakah perasaan anda semua bila kita beraya pertama kali lah dalam seumur hidup kita, tak pernah-pernah. Okey, kita kena beraya di rumah, dan betul beraya di rumah tak boleh merayap. Okey, apakah perasaan anda pada tahun ini satu kelainan lah apa tu, macam orang putih selalu cakap kan, unprecedented. Saya rasa itulah itulah perkataan yang paling banyak digunakan untuk COVID-19 situasi COVID-19. Okey, nampak ke tidak? Kalau dengar kuat, Abang J Hari bin Jadi Okey, Abang J Hari bin Jadi. Okey, dah masuk pun. Nur AJ baru cakap tadi kan. Rohana Mustafa, terima kasih. Ini Salbia Saleh, orang jauh ni Okey, terima kasih kepada orang yang baru masuk. Okey, sekarang kita nak mulakan lah Okey, untuk sebagai mukadimah lah saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana meluangkan masa bersama-sama kita, okey, berdiskusi okey, tentang kesihatan, kecantikan, dan apa yang kami nak bincang hari ini ialah tentang minda, tentang positivity, bagaimana nak terapkan positivity kat dalam otak ni supaya walaupun kita raya berkurung, kita akan sentiasa positif. Dan bukan itu saja, okey, tips-tips yang Didi akan berikan sebentar lagi boleh digunakan di situasi yang berlainan juga Okey, jadi soalan cepu masnya Didi nak tahu ialah apakah perasaan you all semua pertama kali tahun ini, tak seumur hidup pun tak pernah terjadi. Apakah perasaan you all bila kena duduk rumah, raya duduk rumah? Ini kira raya duduk rumah. Okey, bukan raya sedondon, raya duduk rumah. Okey, saya nak bacakan ni. Okey, apa dia? Okey, Tsunami Aizat cakap tahun ni perasaan sedih sangat, macam jatuh di timpa tangga. Okey, pertama raya dalam wabak dan PKP, dan kehilangan ibu 15 puasa. Salam takziah, innalillahi wa inna ilaihi. Okey, semoga Ibu Aizat ditempatkan bersama roh yang mereka yang beriman dan dicucuri rahmat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Okey, apa tu ialah kadang-kadang bila kita bukan kadang-kadang, semestinya saya faham. Saya pun kehilangan ibu saya tahun ni ialah hari raya pertama kali lah saya tiada beribu lah kirakan jadi saya faham sangat-sangat supaya kita semua tabah kita doakan. Okey, jadi kita tengok Eid Mubarak Cik Safia Rosdi. Okey, ini Farhan bin Muhammad Hassan ni jawablah saya tanya awak masak apa hari ni. Tu kan. Okey. Jadi okey, kesimpulan katanya ialah kita sedih lah selalunya kalau kita ingat hari raya tu ialah di waktu kita bersama-sama sanak saudara, sahabat anda betul, untuk kita bersalam-salaman, bermaaf-maafan, dapat duit raya. Itu saya rasa budak-budak yang agak rugi sedikit lah tahun ni tak dapat melabur duit raya, tak dapat kan. Tapi walau macam mana pun bila kita bagi budak-budak duit kan, itu kira sedekah kan. Boleh saja ATM transfer atau brand transfer kan. Jadi sekarang kita di Singapura, okey, CB, circuit breaker. Di Malaysia PKP. Tapi saya rasa orang-orang Malaysia dah boleh keluar sedikit kan untuk menziarah sanak saudara kan. Saya rasa berapa orang Aizat, berapa orang boleh keluar? Kita di Singapura pada 2 hari bulan nanti kita dibolehkan untuk bertemu, menziarah ibu bapa lah kalau mereka berlainan rumah. Tapi itu pun dihadkan kepada 2 orang daripada rumah yang sama untuk sehari. Jadi kalau maksudnya kalau misalnya kita ada 4
dalam rumah tu ibu, bapa, anak, dua. Maksudnya hari ni 2 hari bulan tu mungkin ibu bawa anak yang pertama, lepas tu bapa bawa anak yang kedua, 2 hari berturut-turut macam gitu kan. Jadi untuk kesihatan kita semualah, yalah maklumlah, walaupun kita yalah memberontak, hati memberontak kata hari raya nak pergi berjalan, dah pakai baju raya, tengok ni saya pakai baju raya ni, okey, nak memeriahkan suasana kan. Tapi walau macam mana pun kita tak boleh merayap kan. Tapi tak apa, kita ingatkan kerana apa yang kita lakukan ialah sebagai pengorbanan supaya kita dapat cepat-cepat ini COVID ni berakhir. Supaya kita tidak kita boleh putuskan rantaian penyakit tu kan. Jadi satu daripadanya, mari kita cakap tentang kepada semua yang baru masuk, ramai kita hari ni. Ni siapa? Aisyah Muhammad Yusof. Selamat. Salam lebaran semua. Maaf zahir dan batin kan. Wawa. Cik Wawa Haddad kita. Selamat Hari Raya semua sekali lagi. Maaf zahir dan batin. Sekarang satunya kita dah nombor satu ialah kita sharekan supaya yang maklumat ni tetap ada bersama kita lah, tak hilang. Mari kita cakap tentang positivity untuk duduk di dalam rumah ni. Satunya ada beberapa tips saya ambil di sini. Nanti sebentar lagi kan anda boleh telefon saya tanya soalan. Mari kita berbual-bual sikit ya. Tentang soalan-soalan Cikgu Mas. Yang ini nanti saya ni betulkan sedikit. Alright, bagaimana kita nak positivity di dalam minda ni walaupun kita berkurung. Maksudnya kita stay at home lah ya, menerapkan positivity. Nombor satu ialah ini paling senang lah. Kalau kita kena jaga kepala kita. Macam mana tu jaga kepala? Pakai helmet ke? Pakai cap ke? Agak-agak macam tu lah kan. Sebenarnya kita kena jaga kepala kita. Maksud dia apa-apa yang kita lakukan semuanya datang daripada apa yang kita fikir, pemikiran kita. Jadi kita perlu prihatin apa yang kita fikir. Kadang-kadang saya bagi contoh katakan macam sekarang saya duduk kat dalam rumah ni seorang-seorang seorang-seorang. Jadi lepas tu macam kalau misal kita rasa alamak tak boleh bergerak lah, tak boleh keluar lah, alamak tak boleh tu lah, tak boleh ni. Tengok perkataan yang saya gunakan ialah tak boleh tu, tak boleh ni, tak boleh, semuanya tak boleh. Jadi perkataan tak tu agak negatif untuk otak saya. Jadi bila otak saya fikir mak negatif lah ni, tak lah, semua tak boleh buat, tak boleh kan. Macam orang Malaysia kata boleh kan, kerana itu adalah perkataan yang positif kan. Orang Malaysia cakap Malaysia boleh, betul tak? Kan, kerana itu perkataan positif. Tapi kalau kita cakap mak tak boleh tak boleh pergi solat, tak boleh keluar, tak boleh jumpa kawan-kawan, siapa yang ada girlfriend boyfriend tu dah tak boleh jumpa, kena duduk kat dalam rumah. Itu jadi kita prihatinkan kalau benda yang tak tu asyik masuk kat otak kita. Kita perlu maksud dia kita perlu protect, kita perlu jaga kat kepala kita. Macam mana nak jaga kepala kita? Kita punya thought process tu lah. Maksud dia setiap kali bila perkataan tak tu masuk kat dalam otak tu, perkataan tak tu masuk kat dalam otak tu, kita block. Kita block tau. Maksudnya maksudnya macam ni. Kalau misal alamak tak boleh tu, jadi kita block. Alamak. Ataupun lagi satu ialah ada rubber band kan, rubber band. Rubber band saya pula hilang pula bila rasa macam tak tu, setiap kali kalau ada tak tu, kadang-kadang apa-apa kalau misal kita tengok daripada konsep, kalau kita nak buat sesuatu perkara tu, kalau tak boleh buat, kita tarik ni tak pula aku teringat pasal tak. Jadi setiap kali bila perkataan tak boleh, tak itu, tak ini, setiap kali itu kita cubit diri kita pun boleh. Aduh. Jadi kita ini dipanggil reinforcement tau. Setiap kali bila apa-apa yang negatif datang kat otak tu, bila kita cubit diri kita, kita akan ingat, itu negatif, jadi sakit kan. Jadi setiap kali bila fikir benda-benda negatif, sakit. Jadi kita train otak kita, kita latih otak kita supaya kita tak berfikir secara negatif. Itu satu. Nombor dua. Nombor dua ni macam mana?
Okey, kita kan kalau misal nak seberang jalan. Nak seberang jalan kan kita pakai traffic light kan? Kan? Betul tak? Okey, lampu trafik. Okey, lampu trafik tu ada apa? Warna merah, hijau dan oranye. Betul tak? Okey. Jadi setiap kali bila kita berfikir tentang tengah jalan ni, kat rumah ke apa Ahmad tengah berfikir tentang apa yang negatif. Ni macam-macam lah. Kadang-kadang ingat tak dulu-dulu kan, kalau misalnya kita boleh berjalan semasa hari raya, ada orang stres tau. Kalau nak pergi raya kan, ada orang cakap, kalau nak pergi raya ni stres lah. Kenapa stres? Siapa pernah mempunyai masalah begini? Kalau misalnya kita belum kahwin, kalau misal pergi rumah saudara mara, nanti saudara mara akan tanya, you ni bila nak kahwin macam dah tua gitu, bila nak kahwin? Stres kan? Alah, jadi bila fikir macam tu, alamak, stres lah ni kan. Apa tu, tekanan betul lah nak pergi rumah saudara mara lah kan. Nanti saudara mara cakap, si Pulan dengan si Pulan ni dah kahwin, you bila lagi? Macam nanti kadang-kadang ada orang pula macam dia keluarkan perkataan yang ni, jangan lama-lama nanti tak laku nanti, macam tu kan. Ataupun nanti itu tak laku gitu-gitu, alamak asyik kan. Jadi kita macam stres gitu kan, stres gila. Ada pula nanti bila dah kahwin pula, bila pergi rumah saudara mara pula, tahun depan lah tahun depan macam lepas tahun tu ni belum kahwin, lepas tu dah kahwin pula tu, lepas tu pergi rumah saudara mara pula, nanti saudara mara tanya, bila nak ada baby gitu kan. Ada tak macam tu? Ada tak? Siapa pernah mempunyai masalah macam itu kadang-kadang? Siapa? Kan? Siapa? Betul tak? Jadi bila tak ada baby pula orang tanya, lambat nak ada baby ni. Tak subuh katnya. Macam gitu kan, macam tu. Jadi macam stres tau. Jadi setiap kali bila macam gitu kita stres, betul? Jadi bila kita bertentangan dengan, bila kita berhadapan dengan masalah begitu, kadang-kadang benda-benda negatif akan masuk ke dalam otak kan. Jadi tadi saya cakap apa? Kita prihatin apa yang masuk ke dalam otak ni. Kalau misalnya benda yang negatif tu, kita cubit diri kita, kita tahu tu benda negatif, tak mau fikir. Ataupun lagi satu ialah nombor 2, tips nombor 2 ialah tentang menggunakan traffic light. Maksud dia, setiap kali bila kita berfikir tentang benda-benda yang negatif, macam marah lah sangat lah dengan mungkin siapa-siapa pemerintah ke siapa ke kan, alah ni tak boleh keluar lah kan, macam tu kan. Jadi kita stop, maksud dia berhenti. Macam lampu merah lah tu kan, kita dah negatif ni. Jadi dah habis tu lampu hijau. Lampu hijau tu maksud dia boleh jalan ke tidak? Macam mana? Kena lampu oranye dululah. Lampu oranye ni macam mana? Kita kena regulate balik, regulation lah maksud dia. Kita kena fikir tentang kenapa kita tak boleh keluar daripada rumah kita untuk beraya? Kerana nak putuskan rantaian. Macam tu. Jadi bila dah balas balik dengan benda yang positif, dengan dengan reason lah kan, alasan yang begini yang baik, kita balas balik. Jadi bila dah itu dah lah boleh jalan macam tu kan. Jadi merah, oranye, hijau macam gitu kan. Kita bersedia untuk berjalan bila kita tukar negativity kita. Nombor 3. Nombor 3-nya apa? Nombor 3 ni cute tau. Nombor 3 cute macam mana tau? Saya nak setiap kali kan, itu tak? Kalau misal kita tengah, kadang-kadang bila kita tengah senaman pun, bila kita tengah senaman pun, tapi satunya nak cakap tentang senaman. Kadang-kadang bila kita stres ni, senaman kerana dia ada endorphins, dia ada serotonin, dia calm you down. Maksud dia relaxkan kita, dia menenangkan keadaan jiwa kita kan, jiwa yang bergelora kan, macam tu kan. Jadi kita kena bersenam bila rasa macam tension sangat, senam 4 saat saja, endorphins dah dikeluarkan. Macam tu kan. Jadi bila bersenam. Tapi kadang-kadang bila kita bersenam tu pula, alamak datang kadang-kadang bila kita berlari lah katakan, ataupun berjalan pantas ya. Kita jalan pantas, kita berlari, alamak kat dalam otak ni dia rewind balik lah. Dia playback ya. Bila dia playback, apa jadi? Alamak, kita bermula lagi berfikiran negatif. Jadi apa you perlu lakukan? Senang aja. Saya nak you buat macam ni. Setiap kali, you fikir negatif tu, saya nak you toleh ke belakang. Macam mana kita? Toleh ke belakang. Cerita lagi. Sekali.
toleh ke belakang You toleh ke belakang. Bila you toleh ke belakang tu, okey, maksud dia you buang pandangan ke belakang lah. Buang you punya negativity ke belakang. Macam tu. Bye gitu kan. Gitu. Then selepas tu baru you teruskan. Okey, bila kita terus maju ke hadapan apa? Bila kita perkataan maju tu ialah kemajuan, betul tak? Sukses, maju ke hadapan. Jadi kita tak mau toleh belakang lah. Macam tu kan? Okey, jadi lagi satu ialah okey. Ini okey, saya nak bagi tahu lagi satu ya. Okey. Okey. Lagi satu. Negative cycle. Dia ada cycle loh. Okey, dia ada okey, proses je. Kadang-kadang bila you tak cukup tidur, itulah kadang-kadang kita akan rasa lebih negatif, kita lebih kurang confident, self esteem diri, yakin diri. Okey, jadi kena jaga tidur. Okey, kena jaga tidur. Kenapa tahu? Okey, nombor satu ialah bila kita kurang tidur kan, kortisol, okey. Dan lagi satu ialah kadang-kadang acidity in the body. Okey, maksud dia kita punya badan ni terlalu asid asid banyak di dalam badan terkumpul apabila kita kurang tidur. Okey, itu juga akan memberi you rasa tak nyaman. Kadang-kadang boleh dapat macam perut sakit kan, nak pergi toilet, nak pergi buang air sangat-sangat, ataupun kadang-kadang you rasa pedas lah perut kat sini kan, macam tu. Jadi ini adalah permainan badan kita lah jika kita tak kurang tidur kan. Okey, jadi bila itu terjadi, itulah di masa itulah kita confidence kita akan berkurangan, kita rasa macam tidak bermaya untuk menghadapi masalah-masalah sebegini. Kadang-kadang tak ada masalah pun. Okey, otak kita dah start rolling balik benda-benda macam ni. Jadi jaga. Maksud dia avoid riding the negativity cycle. Maksud dia jangan kita tengok okey putaran negatif ni, bila kita tahu kita stopkan dia, kita berhentikan dia kat situ ya. Okey, lagi satu last sekali ialah okey hand signal. Ini penting sekali. 1 2 3 4 5. Okey, nombor 1 dia apa? Kalau you macam ni, maksud the best. Ini patutnya yang terbaik lah kan. Okey, sekarang. Okey, yang terbaik. Okey, yang terbaik. Okey, ni satu. Ini jari nombor 1. Kalau I tanya you, okey, apa perasaan you sekarang? Macam ni. Okey, maksud dia baik. Okey, negativity tak ada kat dalam sini. Okey, apa perasaan you sekarang? Okey, nak dengar lah. Okey, you all macam mana? Apa perasaan you sekarang? Okey, taruh kat sini. Okey, taruh kat sini. Apa perasaan you sekarang? Saya sedang baca ni. Okey, ada ramai selamat hari raya semua yang baru masuk. Saya alu-alukan kedatangan you all. Okey, ini kita sedang bicarakan tentang langkah-langkah untuk positifkan minda walaupun kita raya berkurung. Macam tu kan? Okey, jadi saya nak cakap okey, yang saya nak cakap hello lah dulu sebelum kita teruskan ni. Saya nak cakap hello dulu kepada ni Aslina Amri, Witsu, apa khabar semua? Nora Janatul, ini daripada Sabah ya. Wah, hari raya Sabah lah ni Bagaimana keadaan di Sabah, Nora? Okey, Nora dah berapa kali bersama dengan kita, walaupun kita bersenam juga kan sama-sama. Cikgu Nora, apa khabar? Assalamualaikum semua. Kak Yatini Yahid, Farida Sulaiman, cantik, Dr. DDH. Kita cantik sama-sama ya girls. Okey, apa tu Siti Ruhani Jaafar, Aan, apa khabar? Hasma Mak Juso, Kak Asma. Okey, Kak Wai, Mawar Yahid. Okey, ramai. Okey, perubahan yang amat drastik untuk kita. Ini dengar ni. Tadi soalan saya tanya okey kepada Jam jawab. Jam RNN menjawab perubahan yang amat drastik untuk kita memujuk minda kita tentang rantaian ini. Memang betul, perubahan yang amat drastik sekali. Kerana soalan yang saya tanya tadi ialah apakah perasaan anda okey bila kita rasa terkurung kita diperintahkan perintah kawalan lah kawalan duduk kat rumah maksud dia macam berkurung lah, tapi taklah macam berkurung macam kat dalam jail ke apa ke kan. Okey, dengan ada beberapa apa yang kita perlu ikut lah. Nur Mariam, Mazna Abdullah, selamat hari raya semua. Abdul Rahman Ngarsi,
Selamat Hari Raya. Saya cakap hello dahulu ya kepada semua. Haiza Zainal, Seri Wulan Jaafar. Okey, selamat Hari Raya Dr. Didi sayang today. Cute, baju merah power. Okey. You all pakai baju apa ni hari raya? Sila tulis, saya nak tengok juga ni. Okey. Alhamdulillah. Okey, yalah Nur AJ cakap alhamdulillah jumlah saudara mara tidak terlalu besar, yang sedang-sedang aja. Farida Said salam lebaran. Okey, hari ini kita sedang bincangkan tentang bagaimana nak positifkan minda walaupun kita beraya berkurung di rumah ataupun stay at home raya lah this year kan. Okey, kita dah ada saya bagi 6 tips tips yang pertama, kita ulang, kita shortcut sedikit untuk orang-orang yang baru masuk mungkin. Okey, nombor 1 ialah kita protect our head. Maksudnya kita jaga kepala setiap kali bila kita merasa tiba-tiba terfikir tentang benda-benda yang negatif, cubit diri kita sendiri. Maksudnya itu adalah reinforcement association maksudnya negativity dengan ni sakit, tak mau negatif, jadi dia akan ingat. Jadi minda kita akan ingat. Nombor 2 ialah kita gunakan andaian seperti traffic light, lampu trafik, iaitu bila kita negatif, bila kita tengah jalan-jalan tengah buat apa-apa, bila negatif berhenti, tarik nafas, hembus, tarik nafas, hembus. Fikir kat dalam kepala tu, apa ni? Kenapa aku berfikir begini? Macam itu kan. Jadi kita bagi kenapa kita tak perlu jangan berfikiran begitu. Kita bagi, kita balas balik. Itu maksudnya bila kita dah bagi jawapan kepada diri kita tentang positivity tu, jadi bila kita cakap dah okey ke tidak ni, gelora dah okey ke, dah tenang, dah tenang, dah boleh teruskan. Macam tu nombor 2. Nombor 3 ialah kita perlu lakarkan kebahagiaan. Maksud dia design happiness Lakarkan kebahagiaan maksudnya apa? Benda-benda yang happy. Bila kita ada masalah, selalunya bila kita stres, kita tak cukup tidur, cukupkan tidur. Nombor 2, kalau misal rasa tertekan sangat, pergi lari, macam sekarang kan kita boleh bersenam dengan berjalan kaki kan, walaupun tak pakai mask kan, tapi kalau nak pakai mask pun boleh lah cuma mereka yang berlari ataupun buat senaman yang agak tinggi intensity, jangan pakai mask, nanti susah nak bernafas pula kan. Jadi terus pergi bersenam kerana itu akan meningkatkan lagi, mengeluarkan hormon endorfin dan juga mengeluarkan juga hormon serotonin yang menenangkan jiwa nombor 4 ialah tengok negativity hazard. Hazard, kadang-kadang bila kita jalan kat luar kan, kadang-kadang ada hazard kan, yang yang 3 segi tu warna merah, lepas tu dia taruh exclamation mark kan, tanda jangan masuk macam tu kan. Ini negativity hazard. Maksud dia macam mana? Bila kita tengah lari kan, bila kita tengah lari ataupun tengah berjalan ke apa, tengah buat apa ke, satunya ialah setiap kali kita berfikir tentang benda-benda yang negatif, toleh ke belakang, buang pandangan tu ke belakang, buang negativity ke belakang. Boleh? Terus kita maju ke hadapan. Maju, perkataan maju tu ialah untuk sukses dan positif. Nombor 5, setiap kali putuskan rantaian negativity itu. Jadi setiap kali you kena tengok mood you macam mana. You rasa mood you agak tak best ke? Jadi kalau boleh kita tulis, macam kalau boleh kan, setiap malam tu kita tulis, hari ni kita bad mood ni berapa kali. Jadi di hujung minggu tu you akan dapat tahu, alamak, minggu ni aku bad mood ni, macam hari-hari aku bad mood. Jadi kita dapat tahu kenapa dan mengapa dan last kali last kali ialah pakai signal kan, tadi Didi cakap kita pakai tangan signal. Nombor 1, kalau orang tanya kita pun mesti tanya diri kita lah, apa perasaan kita sekarang. Kalau you cakap macam ni, ini adalah jari yang pertama good, which is good. Which is good. Sekarang semua orang cakap good kerana you all sedang menimba ilmu sama-sama sama-sama kita menimba ilmu. Jadi saya bagi you all good. You all pun bagi good cepat. You all bagi good kerana kita menimba ilmu sama-sama. Betul tak? Good. Zulfikar Zaini, apa khabar? Kan?
Okay, so kalau misalnya you dapat informasi tentang benda ni yang boleh menolong kita sama-sama, okay, kita bagi good. Okay, jadi itu nombor 1. Nombor 2 ialah, okay, kalau misalnya you tanya diri you, okay, you negatif ke positif? Tapi kalau misalnya you rasa ini adalah nombor 2 ni macam you tak rasa sangat good lah, you rasa nak pergi ini yang nombor 2 kan, tapi you tengok yang ini jari yang tu dia selalu tunjuk. Jadi ini jari warning. Kalau you dah pakai jari yang nombor 2 ni, ini jari warning. Maksud dia, okay, you punya negativity tu agak tinggi sedikit. Jadi berjaga-jaga. Macam gitu kan? Okay, tapi kalau misalnya saya tanya you, apa perasaan you sekarang? You negatif ke positif? Okay, perasaan you apa? Okay, jawab semua, apa perasaan you? Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3? Okay, kalau you cakap mungkin tak apa-apa positif sangat lah, mungkin nombor 3 kot, tak apa-apa positif. Ini positif amat, ini tak apa positif, ini kurang lagi positif dia, lebih negativity, nombor 3. Maksud dia you kena ingat tau, ini 1, 2, 3, you ada 3 can. Okay, 3 can, okay, tak apa, kan. Tapi kalau misalnya saya tanya you, apa perasaan you? You kata, alamak, tak boleh lah, bukan nombor 3 dah, nombor 4 lah. Okay, kalau nombor 4, you tengok kalau saya turunkan ini semua, ini saya tak nak turunkan kalau saya turunkan ni semua, okey, itu istilah apa tu? Bad language tu kan? Very bad. Gitu jadi kita gunakan istilah macam ni Jadi kita gunakan 5 jari kita untuk mengingatkan. Ini adalah jari kecil ni untuk mengingatkan kita untuk supaya kita gunakan tips-tips yang saya bagi tadi daripada nombor 1 ke nombor 5 tadi kan, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini adalah tips ke-6, gunakan hand signal ataupun guna signal daripada tangan. Okey, isyarat daripada tangan. Okey, sekarang Didi nak tanya, apa perasaan you all sekarang? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Apa perasaan? Sila tulis dekat situ. Okey, sila tulis kat situ, saya nak baca. Okey, apa perasaan you all? Okey, nombor 1, nombor 2, nombor 3, selamat Hari Raya Ahmad Zakri Syam. Okey, selamat Hari Raya. Okey, cepat tulis everybody, tulis, saya tengah tengok ni. Okey, ni saya sediakan kejap apa yang saya nak cakap lagi sebentar lagi. Banyak ni perkongsian ni supaya kita dapat ilmu sedikit Itu tadi tentang positivity, langkah-langkah positivity. Okey, boleh digunakan bukan saja untuk semasa kita kawalan duduk di rumah saja bila kita stres tak boleh keluar ke apa, tapi ingatkan kita perlu ingatkan diri kita, kerana walaupun kita duduk kat rumah ni, ialah untuk memutuskan rangkaian penyakit COVID ni kan. Jadi satunya bukan macam orang Malaysia. Okay, saya cakap, PM Muhyiddin kan, dia cakap kita jaga kita. Memang betul. Kita duduk kat rumah ni, kita jaga kita. Maksud dia kita tak bagi tak bagi penyakit kat orang yang kita sayang. Kan? Kadang-kadang bila kita jalan-jalan kat luar, kita tak tahu siapa yang kita jumpa kan. Kadang-kadang macam itu, lepas tu kita pergi rumah mak bapak kita yang di luar, bukan dalam serumah lah. Habis terus pergi jumpa dengan mereka dan sebagainya. Terutama sekali orang yang dah berumur 55 tahun ke atas, agak risiko tinggi sedikit untuk mendapat penyakit seperti itu. Jadi kita perlu jagalah. Dunia ni bukan untuk kita seorang. Okey, kita perlu hidup bersama-sama. Maksudnya kita bukan hidup seorang tapi hidup bersama. Walaupun seorang lah sekarang kan. Macam tu. Okey, apa nombor berapa? Nombor ni banyaklah tulis. Nombor 1 Sri Wulan. Okey. Saya bagi nombor 1 Kak Yati. Okey, Adriana pun macam cakap gini Dr. Eddie. Okey, very good everybody. Okey, Ayu nombor 1 juga. Nur Marian nombor 1 juga. Cik Safia Rusdi nombor 1 juga. Aisyah Muhammad Yusof nombor 1 juga. Guys, best lah you all. Okay, Kak Yati, ramai lah kan. Okay, you all, siapa yang dapat nombor 1 tu, okay, kita good kan. Okay, and feeling happy nombor 1. Mana Abbas? Ya, apa khabar kan? Semua best. Okay, saya rasa semua orang, everybody sekarang juga you all kasih diri you love. Kan ada love kat situ? Kita tekan love. Sekarang juga kita tekan love. Saya nak tekan banyak kali. Tada. Okay, korang pula tekan love. Abang Jari pun nombor 1. Yay. Okay, okay, nombor 1. Remember, this one is good. Okay, semua orang kita tekan love sama-sama. Okay, sama-sama tau. 1, 2, 3, go. Kan meriah sikit kot. Kan?
Amin Nordin. Yeay. Best lah Cik Asma. Okey, Kak Asma, Mak Jusuk. Okey. Best nombor 1. Ramla. Ramla Fatiman. Okey. Nombor 1, jam positif raya. Kita baca apa jam RNA cakap. Okey. 1. Positif raya di rumah. Eratkan kasih sayang. Hargai momen-momen yang ada di antara keluarga di rumah. Kan? Alah. Wawa pun cakap, ini macam firefly kan? Saya pun nak love lah. Love kat korang tau. Okey, nak tahu kenapa? Because kerana kita share kan. Jadi apa yang kita share, ialah kalau kita ada ilmu you all ada apa-apa kata-kata hikmah ke nak share, you all tulis. Tapi sebelum tu, okey, saya ada satu soalan untuk you all, okey? Okey, ni soalan korang jawab tau. Okey, sebelum saya pergi ke topik yang seterusnya, okey? Okey, saya nak tanya you all. Dengar tau? Okey ya Allah, macam firefly you. Ada love dia banyak. Love. Saya love kat you all. Okay, sama raya maaf saya batin dengan penuh kasih sayang saya. Okay, kan? Saya suka tengok. Saya suka tengok love macam firefly. Firefly dalam bahasa Melayu apa? Okay, power lah you all. Okay, last satu. Okay, ni soalan. Okay, dekat Malaysia, dekat Indonesia, dekat Singapura kan? Okay, Singapura kita ada distancing ambassador, kan? Social distancing ambassador kan, kita perlu jarak kan, jarak sosial lah, tak boleh dekat-dekat kan, kalau boleh 1 meter ke 2 meter kan, kat mana-mana kita pergi. Jadi kat Singapura ni untuk pengetahuan orang-orang di Malaysia ataupun di Indonesia di Sabah ya Nora kan, kita semua kat seluruh dunia kan, kita diharapkan untuk jarak social distance kan. Okey, jarak sosial lah. Jadi di Singapura ni dipanggil Social Distancing Ambassador. Jadi mereka akan berdiri kat mana-mana tu kan. Kalau misalnya kita pergi supermarket ke pasar kan, nanti mereka akan cakap jangan dekat macam itu kan. Tapi sekarang semua dah automatic dah orang Singapura kan. Hari tu saya pergi supermarket, saya tengok dah tak payah distancing, social distancing ambassador. Semua dah natural gitu Jadi bila naik MRT pun sama macam kena jarakkan gitu kan. Tapi saya tahu lagi satu ialah keamanan keamanan kita. Saya rasa di Malaysia dijaga oleh polis kan. Ya, saya rasa askar juga. Bila kita cakap pasal polis ni siapa yang lebih tua? Polis Indonesia ke polis Malaysia? Cuba jawab. Tu dia. Siapa yang lebih tua? Polis Indonesia ke polis Malaysia? Okey, tulis jawapan kat bawah sini cepat. Firefly kunang-kunang. Pandailah Jen. Okey, Mama Jan terima kasih kan. Okey, ni apa? Ya kan, appreciate. Mawar Yayi cakap betul kata Jam. Betul kata Jam RNN kan. Jam RNN dia cakap satu positif raya di rumah, eratkan kasih sayang, hargai momen-momen yang ada di antara keluarga di rumah. Itu yang satu positif kan. Bila macam dulu kan, bila kita sibuk bekerja. Okay, bila saya berbual ni you all tulis Abang Masuri Yayid, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alright. Okey nanti saya nak cakap pasal tentang positif, tentang benda-benda yang positif sebentar lagi, tapi saya soalan tadi yang saya tanya untuk orang-orang yang baru masuk ni. Okey, soalannya ialah polis Indonesia, polis Malaysia. Okey, siapa yang lebih tua? Polis Malaysia ke polis Indonesia ke? Polis Indonesia ke polis Malaysia? Siapa yang lebih tua? Jawab ya. Jawab Cik Salma, jawab. Okey ya. Jawab Abang Jamil, jawab. Okey ya. Kita bergile-gile sampai Abang Jamil kahwin lagi. Sekarang Abang Jamil dia kahwin tak pakai macam face to face Dia pakai ni virtual Jadi sekarang dah tak pakai lagi. Mana butang baju aku bapa? Mana butang baju aku pa? Dah tak ada. Mana laptop ku pa? Macam itu sekarang Mana laptop pa? Jadi jaga-jaga Cik Salma, jaga-jaga. Okey, kalau Abang Jamil ada start minta laptop tu, okey, tengok tengok dekat history tu, mana dia tengok dia pergi ROMM kot Registry of Marriages. Itu takut okey. Alright, okey. Jadi soalan saya ialah okey, polis Malaysia. Waalaikumsalam Cik Siti Manis Patch. Okey okey, soalan saya ialah polis Malaysia ke polis Malaysia ataupun polis Indonesia, siapa yang lebih tua? Okey, saya akan bagi jawapan sebentar lagi. Okey, you all tulis apa jawapannya, okey? Tapi sekarang kita nak cakap tentang apa positifnya duduk di rumah.
Okey Positifnya macam tadi Gem RNN cakap dan juga Mawar Yayi pun bersetuju juga mengatakan yalah selain yalah dulu bila kita fikir betul-betul kan dulu kan bila kita bekerja asyik tak ada masa, betul tak? Kita dah berpuasa kat rumah kan sebulan yang lalu di Ramadan kita dapatlah beri penuh konsentrasi, penuh khusyuk, betul tak? Tentang nak berpuasa, nak baca Quran, betul tak? Nak solat nak solat tarawih, betul tak? Kalau tidak dulu kita asyik berlari-lari untuk kerjakan masa. Kadang-kadang tak ada masa dengan anak-anak kat rumah, betul tak? Jadi sekarang inilah masa untuk kita bersama-sama dengan keluarga kita kan. Dan juga inilah masanya saya rasa kan bila PKP ataupun CB ni dah dibuka kan, dah di-lifted. Okey, saya rasa semua orang kan muka semua kulit semua cantik lah, putih lah kerana tak dapat matahari sangat kan saya rasa kan. Okey tapi awak rasa macam berat badan naik ke turun semasa kita duduk kat rumah ni? Jawab tu. Okey, saya bagi jawapan Polis Malaysia ke Polis Indonesia? Okey, yang lebih tua. Jawapannya ialah Polis Malaysia kita panggil dia Tok. Polis Indonesia kita panggil dia bapak polisi gitu kan. Jadi siapa yang lebih tua? Tok lah. Polis Malaysia gitu. Okey kan. Jadi jangan lupa kalau pergi Malaysia tu nampak polis panggil Tok. Apa khabar Tok? Bukan datuk-datuk aja. Bukan datuk-datuk yang bawa itu datuk bukan itu ini polis, ini datuk polis, yang polis bapak polisi kan, betul kan? Jadi polis Malaysia lah yang lebih tua gitu. Jadi siapa yang dapat polis Malaysia? Kita bagi love, cepat kita bagi love. Cepat. Siapa yang jawab tadi polis Malaysia? Polis Malaysia cepat. Siapa? Kita tengok siapa jawab polis Malaysia. Jawab polis Malaysia Abang J. Polis Malaysia Aisyah. Kita kasih kita kasih love. Polis Malaysia Ayu. CTM. Polis Indonesia lah CTM. CTM kerana dia jawab kita bagi dia good. Abang Jari berserta dengan jawapan lagi. Malaysia Datuk Indon bapak pandai bapak ya. Abang Jari kan dia tahun lepas tu dia pergi London dia tahu. Dia speaking London tu. Untuk pengetahuan semua kan, tahun depan pada masa ni lah kita berada di London. Pada masa tu kita bermain bola sepak berjalan untuk kesihatan di dalam World Cup tau. Jadi insyaAllah kalau tak ada apa-apa, saya rasa saya nak bawa lah semualah tahun hadapan pergi ke London. Siapa nak ikut saya? Siapa nak ikut boleh ya. So lagi satu ni. Jam cakap, Jam RNN cakap, kena lagi kita semua. Ni apa? CTM dia cakap, kalau polis tu muda takkan nak panggil Tok. Kat sana kita kena hormat, betul tak? Kalau misalnya guru tu muda, takkan kita nak panggil dia cik adik? Kan kita masih panggil dia cikgu juga kan? Jadi kat sana mesti panggil Tok. Sebenarnya bila saya di Malaysia kan, saya sukalah polis Malaysia ni, mereka banyak menolong tau sebenarnya. Boleh selalu menolong lah, friendly dan sebagainya kan. Kalau misalnya kita minta tolong ke apa kan, memang mereka banyak menolong ya. Alhamdulillah, saya suka sangat berada di Indonesia, di Malaysia. Saya suka sangat. Inilah kadang-kadang macam sekarang dah terperuk kat rumah, dah tak boleh ke mana-mana kan. Tapi walau macam mana pun, apa yang positif tentang duduk di rumah selain daripada bersama dengan anak-anak. Lagi satu, ada masa untuk diri kita sendiri kan. Bila kita cakap tentang ada masa untuk diri kita sendiri, yang ini kita cakap tentang kecantikan. Kecantikan pula ya. Tapi sebelum tu, kecantikan macam ni. Siapa bila kita cakap tentang kecantikan tengok ni. Siapa suka minum air berais, taruh air batu. Bukan batu air batu. Yang air dimasukkan dalam icebox keras tu air batu. Kalau siapa suka minum air batu, air bercampur air batu, air putih bercampur air batu, itu baik. Satunya baik untuk turunkan berat badan kerana
ais tu kan sebenarnya macam orang putih cakap, it takes bila kita minum air yang sejuk sangat dengan ais tu, okey, kita akan bakar lebih kalori, okey, dalam badan kita. So itu akan menolong dalam proses penurunan berat badan kan. Itu satu. Okey, ada beberapa mitos yang mengatakan okey, sebenarnya ada orang cakap bukan ke kalau misalnya kita minum air sejuk air sejuk tu tak bagus, nanti dia boncit. Kan sebenarnya yang boncit tu lemak. Okey, yang boncit tu bukan air. Okey, ada orang cakap kita gemuk air. Tak ada macam tu pun. Yang gemuk tu lemak awak. Okey jadi ingat yang gemuk tu lemak. Yang babak-babak ni semua lemak. Okey, dengar tau. Okey, jadi yang air, siapa yang ada macam boncit air sebenarnya itu bukan boncit air, itu boncit lemak. Okey jadi kalau misalnya ada kadang-kadang mitos yang mengatakan kita tak boleh minum air sejuk, nanti nanti gemuk air dan sebagainya. Itu salah semata-mata. Okey, lagi satu ialah saya nak ingatkan lagi apa ni nanti okey, ais tu bila kita nak cantik kan, siapa bila kita bangun pagi kan, bila kita bangun pagi kadang-kadang macam rasa macam bengkak lah kat bawah mata ni kan, bengkak ataupun kadang-kadang kita boleh dab ais, taruhkan kat dalam kain yang yang tipis sikit, lepas tu dab kat sini, taruh kat situ. Okey, lagi satu pula, jika bangun sebelah pagi, kalau misalnya kita nak hilangkan line ataupun yang kadang-kadang ada kedutan-kedutan kan, jadi kita taruh kat muka kita jadi satunya dia sebagai toner juga tau, dia tutup pori-pori, pores, yang terbuka bila kita dah cuci kan dengan cleanser kan. Jadi kita gunakan ais tu untuk tutup rongga-rongga dia. Gitu kan. Jadi ini juga ais juga sebagai alat kecantikan juga. Jadi nak hilangkan kata orang tu kedutan-kedutan kita. Itu satu, dan sebagai toner juga. Selepas kita cuci muka, tu satu. Dan lagi satu ialah siapa yang minum ais nak kurus nak turunkan berat badan, kita minum air berais lah. Ingat walau macam mana pun air raya ni jangan minum air bergas ya. Kerana itu kandungan gula dia agak tinggi kan. Jadi masih jaga kesihatan juga ya. Lagi satu ialah siapa suka makan ais tiba-tiba macam kempunan lah, asyik nak makan. Dia tak ada apa tau. Dia macam dalam satu hari tu ada orang sebegini tau. Dia suka makan ais saja. Siapa? Jawab, awak suka makan ais ke tidak? Ada macam kerap kali ke makan ais? Jawab. Ni kita tengok siapa ni jawab ni. Pandai Abang J. Yati Kak Yati ni Yayi cakap pandai Abang J. Abang J memang pandai. Kena lagi. Ni mana? Suhaili Abu Raza, apa khabar? Selamat Hari Raya. Best lah. Nora Hakim, apa khabar budak-budak semua? Memang betul awak. Ice water tu air sejuk nikmat. Betul Terutama sekali bila kita haus gila lah kan. Jadi jangan haus sampai gila tak boleh jadi kita kena minum air. Marwan, apa khabar Marwan? Selamat Hari Raya Marwan. Boncit lemak, betul tu Wawa. Ni mana? Jam kata kadang-kadang kalau teringin tu minum juga air berais. Air berais Chef Amri, apa khabar? Pengantin baru ya. Tahun ni berdua ya. Selamat Hari Raya, Mak Zai Batin. Kita selalu gurau-gurau. Chef Amri ni dia masak sedap tau. Nanti Chef Amri juga saya rasa buat steak yang hantar kat rumah tau. Jadi kalau siapa yang nak order tu silakan. Ni tip menggunakan ais. Ni Nora, anak saya suka makan ais. Itu dia. Itu kakak. Kak Kartini, kuat gigi dia. Dengar ni awak. Saya nak ingatkan semua orang. Kalau siapa yang suka makan ais tau, dia macam dia ketagih makan ais, bukan minum air bercampur ais, tapi dia makan ais. Nanti kadang-kadang orang sebegini, kadang-kadang nanti dia akan pergi ke ice box, ke peti sejuk, dia buka, dia ambil ais, gitu, sebagai satu macam kepunan gitu sebenarnya ini dipanggil PICA, P-I-C-A, PICA. Ini daripada isyarat badan you yang mengatakan badan you kekurangan zat besi.
iron. Zat besi ni sebenarnya diperlukan di dalam darah kita lah supaya kita dapat banyak hemoglobin, banyak oksigen. Kat dalam darah kita ada hemoglobin. Okey, jadi daripada situlah datangnya oksigen kita, membolehkan kita dapat banyak oksigen. Tetapi kadang-kadang ada orang tu nampak dia pucat, betul tak? Macam tak berdarah lah gitu kan. Kadang-kadang bila you pergi doktor akan mengatakan anemia. Anemia maksud dia kurang iron, kurang zat besi. Jadi dia akan bagi iron pill, betul? Okey, orang-orang sebegini, okey, kadang-kadang bila kita kempunan nak makan ais tu, sebenarnya dia isyarat kepada tubuh kita tau. Okey, isyarat ni macam mana? Oh, dia mengatakan kepada tubuh kita, kita kuranglah zat besi. Macam tu. Jadi kalau anak-anak, ada anak-anak yang selalu makan ais ataupun kakak ke siapa yang selalu makan ais, okey, ingatkan dia tengok tengokkan mungkin dia kurang zat besi. Jadi macam mana? Jangan makan besi kurang zat besi. Jangan makan besi, okey? Satunya boleh beli iron tablets, minta daripada doktor, ataupun hari raya ni kan suka makan limpa. Macam itu hati. Jangan makan hati berulang jantung. Makan hati yang betul-betul hati tu okey, masak sama goreng pengantin gitu kan. Ataupun masak, saya suka tau, pari berempah. Pari pula. Itu pari-pari tu macam teringat Parida lah Okey, bukan. Limpa berempah. Tahun ni saya tak dapat pula lah. Saya order daripada home base dah habis pula tak sempat lah tahun ni. Jadi terpaksa lah kan. Okey. Jadi awak semua okey ingat okey, jadi apa perlunya kita apa perlu kita lakukan jika kita tahu seseorang tu ataupun anak kita ataupun diri kita sendiri kekurangan zat besi. Nombor 1, makan limpa, makan hati, okey, pergi beli vitamin, beli iron tablets lah kan, dekat farmasi ataupun jumpa doktor minta iron tablets iron, okey, zat besi. Okey, bila you all makan zat besi ni pula, okay, you all kena makan vitamin C banyak-banyak. Okey, maksud dia vitamin C daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Kerana kalau tidak nanti you sembelih pula. Gitu kan. Terutama sekarang kan masa raya ni kita makan apa? Sambal goreng pengantin, lagi apa? Rendang kan, daging-daging tu semua kan. Jadi agak macam perut kita ni dia overtime sedikit kerana maklumlah kan masa bulan puasa tu kan kita restkan perut kita sikit kan. Jadi tiba-tiba pagi raya tu boom, bukan pagi raya lah, malam raya dah dah attack kan. Jadi macam kadang-kadang mak perut kita macam rasa macam pedih sikit kan, ataupun kadang-kadang sebu lah, ataupun nak buang angin lah dan sebagainya, betul tak? Jadi kita perlu makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, sayur lodeh kan ada sayur, makan sayur dia lebih-lebih. Okey, makan buah-buahan yang lupa. Kadang-kadang pada bulan raya ni orang kurang makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita perlu makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, lagi satu. Okey, okey, you dah dapat ilmu ni kan sikit kan. Okey, ada lagi sikit saya nak share. Okey, sebelum tu saya nak ni. Okay. Oh, ini AJ Nur Ajmaina cakap. Yeah, that's me. Kunyah ais. Mama selalu bising. Aduh, okay tu kurang iron tu AJ. Okay, kena makan hati, kena makan limpa itu. Okay, ni Nora cakap okay, noted. They start to love it when they had HFFND. Okay, instead of ice cream, I let them suck ice. Then they love it till today, but I limit their intake. Okay. Okay, lagi satu ialah cucu saya kunyah ais. Okay, lagi satu. Kalau misalnya budak-budak dah memang suka benda-benda yang berais gitu kan, apa yang you boleh buat ialah buah-buahan you sejukkan di peti ais box yang atas tu kan, kasih dia keras. Jadi you bagi pada mereka. Jadi mereka akan makan buah-buahan instead of the ice tapi jangan keras sangat lah, macam agak-agak sedang je lah kan macam tu. Buatkan sebegitu ya. Okay, ni lagi iron. Ni kan. So kena ini. Milk hot ni apa? Seri Wulan Jaafar. Milk hot sedap rasa. Okay, Misa Bibet. Apa khabar Misa? Sama Hari Raya. Muazzai batin. Kita meriah tau hari ni Okay, lagi satu nak tanya you all. Okay. Okay, ini soalan lagi satu saya nak tanya you all. Okay, apakah okay, bila kita cakap tentang sayur-sayuran, buah-buahan, apakah sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang tinggi kandungan air dia? Cepat tulis. Okey, kita tulis tu. Okey, kita tulis cepat. Apakah buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang tinggi kandungan air dia?
Apakah? Okey, cepat. Okey, nanti saya bagi you satu. Ini saya bagi you satu jenis sayur ni kan. Yang ini dia tinggi dalam kandungan air. Banyak lagi. Kan? Dia satu. Mesti you all suka. Okey, sekarang you all jawab. Jangan Google Okey. Jangan main tipu tau. Okey. Alright. Watermelon, semangka. Orang Malaysia tak panggil semangka tau. Orang Malaysia dia panggil apa? Dia panggil apa orang Malaysia? Watermelon, semangka. Orang Singapura, orang Malaysia panggil apa? Okey, cepat. Orang Malaysia panggil apa? Orang Malaysia panggil watermelon, semangka apa? Siapa pandai? Okey. Buah pear, watermelon. Aisyah Muhammad Yusof cakap watermelon. Pandai Nora, tembikai. Okey. Pandai, tembikai. Okey, semua orang kita bagi Nora love. Bagi Nora good. Okey, semua orang, Nora dapat jawapan, dapat jawab. Watermelon ataupun semangka tu ialah tembikai. Okey, good, cepat. Good untuk Nora. Saya tekan good. Okey. Satu je good. Cepat, good. Yang lain cepat. Kasih Nora good. Suhaili pun cakap good. Okey, tembikai. Lagi siapa? Mawar Yayu pun cakap tembikai. Ramla pun cakap tembikai. Okey, you all cepat good. Abang Masuri pun cakap tembikai. Marwan pun cakap tembikai. Power. Okey, cepat. Mana good? Saya tengah tengok you all ni. Mana good? Jangan lokek good Nanti you all dapat jawapan betul. Orang tak bagi you good. Cepat. Okey, cepat. Good. Okey, tembikai. Okey, istilah watermelon ataupun semangka ialah tembikai dalam bahasa Malaysia. Terima kasih semua bagi good kat semua. Okey, ni Nur Mariam good. Cepat cakap good untuk semua yang dah cakap pasal tembikai ya. Very good. Okey, dan saya nampak juga ada beberapa orang tulis timun. Okey, very good. Timun Cina, apa perbezaan timun Cina dengan timun Melayu dengan timun India? Saya gurau aja Kak Asma. Cute lah Kak Asma ni. Okey, timun bukan durian. Timun memang betul. Memang betul timun. Okey, memang betul timun. Ramai orang lah ni. Abang Jari pun cakap timun Cina. Ini mesti Kak Asma beli kat Abang Jari timun Cina kan? Masak apa timun Cina? Selalu timun, you all masak apa Selalunya, saya suka macam potong-potong gitu. Kita makan. Kan, macam itu kan. Macam kita makan nasi lemak Apa boleh masak? Sambal belacan, ules mak yang diules. Gitu. Okey timun Cina. Lagi siapa cakap timun tadi? Nanti saya nak kena check ni siapa cakap timun. Siapa cakap timun tadi? Jam pun cakap timun. Aisyah cakap nenas. Yes. Okey. Jam lagi siapa cakap timun? Cucumber. Mana Abah cakap cucumber? Okey, semua orang. Okey, kita bagi Abang Jari, Hasma. Okey, sama Mana Abbas. Okey, sama Jam, RNN. Mereka cakap timun. Good. Cepat awak. Cepat kita bagi diorang good. Saya bagi good dulu. Yay. Yeah, betul. Very good. Thank you semua. Okey, kita jangan lokek good. Nanti kita alright, nanti semua tak bagi kita good. Okey, kita bagi Kak Asma, Abang Jari. Okey, tadi Jam. Okey, tadi apa lagi satu tadi? Suhaili Okey, apa tu? Timun. Yes. Tengok Jam cakap timun buat acar sedap. Timun Cina cakap Kelantan lah. Okey. Jadi dia panggil macam mana? Timun Cino ke cappuccino? Timun Cino cakap Kelantan. Okey, yang apa tu? Kak Asma ni, okey, dia orang Kelantan, dia cantik orangnya tu. Kan? Okey, kita nak cakap pasal timun, okey? Bagus ya. Jawapan you all dah bagi good belum? Ni mana ni timun? Orang yang cakap timun pun bagi good lah. Okey, saya bagi lagi satu good. Ada Kak Asma ketawa Okey, kan best gitu. Okey, satunya, okey, kita nak cakap pasal timun. Okey, sebenarnya saya nak cakap tentang timun. Okey, timun ni, okey, selain daripada kandungan air dia agak tinggi, bagus sekali untuk kanak-kanak, untuk orang tua, untuk orang dewasa, untuk semua jenis lapisan umur. Okey, kenapa? Nombor satu, dia banyak kandungan air.
Jadi kadang-kadang ada orang dia tak suka minum air sangat-sangat kan. Jadi bolehlah potongkan timun kita makan. Jadi dia boleh jadi snack ataupun boleh jadi bila kita buat nasi lemak kan, ataupun kita buat sebagai ulam kan, ulam dengan sambal belacan kan. Jadi kan. Jadi itu yang important sekali ya, kita makan timun. Nombor 2-nya ialah timun ni dia ada agak tinggi alkaline quality. Maksudnya kan tadi saya cakap kalau kita tak cukup tidur, kadang-kadang badan kita rasa sedikit acidic, macam pedas gitu, macam pedih gitu badan kita kan. Kadang-kadang perut pun macam cepat pedih dan sebagainya kan. Jadi diutarakan supaya kita semua makan timun. Potong timun tu kita makan macam tu. Jadi alkaline dia, pH balance kat dalam timun tu akan menolong supaya perut kita taklah rasa macam nak pergi buang air kan. Kadang-kadang cirit-birit dan sebagainya. Macam itu nombor 2 ialah dia ada kegunaan bila kita cakap tentang apa tau? Bila perut kita sebu. Bila perut kita sebu ataupun berangin ataupun macam nak buang-buang air je, nak terkentuk-kentuk dan sebagainya kan. Timun juga menolong. Yang nombor 3 ialah timun ni dia ada untuk kecantikan juga. Apa tau? Taruh kat sini. Jadi siapa yang macam ada warna hitam kan kat bawah sini ataupun bengkak kat bawah sini kan. Jadi itu semua nanti boleh dikurangkan. Itu natural lah. Taruh kat situ. Tapi ada orang tanya boleh tak lepas taruh kat situ boleh makan? Cuci makan je lah. Ini kan kamu buka you kan. Jadi ini semua important, penting sekali jadi maksudnya bila kita cakap tentang alkaline kat dalam cucumber tu ataupun timun tu, timun Cina cakap Kak Asma dan Abang Jari tadi, cakap Kelantan timun Cina jadi itu penting sekali kerana kat dalam situ ada potasium, ada magnesium, dia macam-macam benda ada kat dalam situ. Jadi dia menolong proses untuk organ-organ kita berfungsi. Kenapa kita perlukan potasium? Selalu kita cakap tentang potasium daripada daripada pisang kan. Kalau misalnya kita pergi senaman, kita perlukan potasium daripada pisang kan, supaya kita tak dapat kram. Simpul biawak, itu timun pun boleh gitu kan. Siapa ada simpul biawak malam-malam? Kalau ada simpul biawak malam-malam tu kan, pastikan makan timun. Lagi satu ialah kalau ini saya bagi tips sikit pakai obat minyak panas. Kita pakai stokin, kita pastikan tak sejuk kaki. Lagi satu ialah tengok. Selalunya orang yang kena simpul biawak ni ataupun kadang-kadang kena kram selepas senaman ataupun bila tidur malam simpul biawak tu ialah kurang minum air. Kurang air kandungan air dalam badan. Terutama sekali bila masa-masa panas macam ni kan. Kita panas berpeluh-peluh, itu kurang air dalam badan. Jadi kena minum air dengan banyak dan juga makan timun. Pastikan ada potasium, magnesium dan zat-zat galian di dalam sayur yang paling penting ni juga ya. Jadi kita tengok ni apa. Memang betul timun untuk sebu-sebu perut Wawa ya. Kita tengok apa mereka cakap. Timun cico tu temikai. Cute lah nama timun cico. Timun cico tu temikai. Timun masak lemak. Seri Wulan Jaafar cakap timun masak lemak putih letak ikan rebus. Sedap tu. Kecik Kelantan lah. Pas tak saya? Kecik Kelantan gitu Abang J. Lagi satu. Maaf nak tanya, timun Cina tu winter melon ke? Winter melon ke? Saya kurang pasti pula Kita tanya siapa boleh jawab winter melon ke? Timun Cina tu winter melon ke? Timun untuk beauty. Ini Wawa bagus sedang ambil nota Tengah ambil nota. Lagi satu ialah mana ni? Ni satunya. Kita bagi Wawa love lah. Wawa tulis tau. Tulis point ni. Nombor 1 dia tulis timun untuk pedih perut. Nombor 2 timun untuk sebu-sebu perut. Nombor 3 timun untuk beauty. Tengok dia ambil dia secretary kat sini kan. Memang Wawa ni memang admin ni bagus tau. Semua orang kita bagi dia love. Kita bagi dia love. Saya bagi dia love dulu. Saya bagi love. Korang bagi dia love. Korang bagi Wawa love. Wawa love. Thank you Wawa. Yalah. Satunya bila kita yang important sekali ialah kita dah share tentang lagi satu. Lupa lah tadi. Magnesium, potasium, betul tak?
Okey, dan apa tu important sekali, okey, kat dalam dia juga ada kalsium. Ini terutama sekali untuk orang-orang yang kadang-kadang alahan kepada susu. Kan ada orang macam lactose intolerance, tak boleh minum susu banyak, ataupun tak boleh minum susu langsung, ataupun tak boleh apa tu makan benda-benda yang ada tenusu. Okey, dairy product, betul tak? Tak boleh makan cheese, tak boleh itu. Itu adalah sumber zat protein tu. Jadi ini timun juga bagus untuk orang-orang begini. Okey, itu semua important sekali awak. Okey, bukan saja apa tu kita jaga diri kita, kita jaga kita kan. Kita kena jaga anak-anak kita, suami kita, mak kita, bapa kita, nenek kita, datuk kita, adik-beradik kita, betul tak? Jadi important, kita mesti jaga kita, betul tak? Okey, lagi satu ialah okey. Sekarang kan, okey, saya nak ada siapa-siapa yang nak tanya soalan ke? Ada siapa-siapa nak tanya soalan, boleh ajukan soalan kat sini, nanti kita jawab sama-sama, okey? Satu soalan cepu mas. Okey, silakan soalan cepu mas, tapi sebelum tu saya nak bagi you all love. Okey, 7 kali untuk you all kerana you all bersama Didi tu hari ni hari raya. Hari ini hari raya. 7 kali Satu love Kalau korang love me back, okey, hantar love kat Didi lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagi ekstra 8. Okey last 8. Okey kan? Cik saya dah bagi love, okey? Kalau you all suka lah yang apa-apa kita share ni, you all bagi love, okey? You all bagi love. Terima kasih banyak-banyak tau. Okey, lagi satu. Okey, sukalah. Nanti saya nak kira Wawa punya love. Tadi saya bagi love 8, 2, 4, 6, 7. Wawa 7, saya bagi 8. Okey. Wah, ini Kayati banyak love lah. Okey, I love you all tau. Okey, lagi satu ialah apakah makanan kegemaran you all masa-masa raya ni? Dan kenapa? Tulis. Apakah makanan kegemaran you all pada masa raya ini dan kenapa? Kenapa, mengapa dan mengapa? Okey, cepat. Okey, tulis cepat. Apakah makanan raya yang you all suka? Tak kira tau. Okey, ini kuih ke, kek ke, makanan raya apa pun boleh. Okey, yang asal makanan raya je lah. Okey, apa dia? Cepat. Apa dia? Okey. Siti Muhammad, apa khabar? Thank you sayang, ada love. Dia macam design cantik kan. Terima kasih. Okey, terima kasih Wawa. Terima kasih Suhaili Abdul Razak. Ada love ada kartun-kartun lagi. Dia punya love macam ada love dalam love. Okey Okey, ini Mawa Yayu banyak. Okey, Siti Muhammad love besar. Okey, love. Okey, Sri Bulan Jaafar love. Ada good, ada muka lagi. Apa? Okey. Okey, kukus. Sambal goreng penantin. Ya memang. Sambal sotong umi dan suji kek. Memang. Okey, Abang J suka makan apa? Siti suka makan apa? Hari raya ni. Okey, tak kira kuih ke, apa tu makanan apa tu berlauk ke, you all suka makan apa? Okey, tengok ni. Wah, Kak Yati ni terima kasih love kat korang. Love. Okey, saya bagi love satu untuk semua, okey? Gitu kan. Okey, Marwan, rendang ketupat udang sambal. Memang Marwan ni macam nak lekat sama saya lah. Okey Marwan kopi rendang ketupat udang sambal Okey, the best hari raya. Betul sambal goreng pengantin ni kan. Okey, sambal goreng pengantin. Kenapa dia panggil sambal goreng pengantin you all? Pada saya lah, saya jumpa sambal goreng pengantin masa raya je. Bila kita pergi orang kahwin, tak ada pun sambal goreng pengantin. Sambal goreng biasa dia lah kan. Sambal goreng yang kita masak hari-hari tu adalah masa kalau pergi orang kahwin lah kebanyakannya kan. Kenapa dipanggil sambal goreng pengantin? Kan korang ada korang ada mak-mak yang lebih arif kan tentang sambal goreng pengantin ni. Kenapa dipanggil sambal goreng pengantin? Ceritakan sikit kita nak tahu. Okey. Kuih makmur. Okey, agar kita makmur sedunia. Ketupat rendang. Ketupat kuih muih rendang Okey, tak nanas. Memang betul Cik Safia. Cik Safia itu tak nanas kalau taruh kan, saya boleh habiskan satu balang macam tu. Okey, Min. Okey, kuih sarang semut. Kuih sarang semut apa tu? Jangan makan semut, Min. Okey. Kuih sarang semut apa? Dia macam kuih ros ke? Kuih sarang semut tu yang macam ros bulat-bulat ke?
Okey, Ramla. Okey, Cik Ramla Patiman, apa yang tak tahu Cik Ramla? Kenapa Oh, pasal apa tu? Sambal goreng pengantin. Okey, siapa boleh huraikan kenapa dipanggil sambal goreng pengantin? Dan dimakan oleh kita yang hari raya ni, bukan ramai pengantin yang makan kan? Okey, kuih sarang semut. Okey, ni kuih sarang semut tu kuih apa Ada gambar tak? Okey, ni makanan favorite raya, jam RNN ialah lontong hempit dan kuah kacang, sambal godok, sambal goreng pengantin. Ni orang-orang sambal ni kan. Okey, tak ada tahu dan tak ada tahu dan tempe. Okey, Kak Yati cakap. Okey, sambal goreng pengantin. Okey, jam. Setiap tiap-tiap majlis kahwin mesti ada. Kan? Mesti ada sambal goreng pengantin majlis kahwin. Tapi tak nampak juga tau, betul lah. Nanti kita huraikan Okey. Nah, apa tu? Okey, satu daripada bila kadang-kadang bila kita pergi pasar raya lah masa kita kecil dulu kan. Saya suka sekali bila kita hias-hias kuih-kuih, taruh kat dalam balang, nak letak. Siapa kat sini nak tanya bila masukkan kuih muih tu kan, habis lepas tu dah dalam tempatnya kan, dah dalam balangnya apa, lepas tu korang hias kat atas meja, korang kira tau. Tahun ni ada berapa kuih muih? Siapa kira? Angkat tangan. Siapa kira? Angkat tangan. Siapa kira? Okey. Ini kita tengok siapa. Okey, Wawa cakap sarang semut macam biskut lemak diparut. Diparut. Dia macam croissant gitu macam dia lembut macam gitu mungkin kot. Itu sedap gitu. Tapi pada masa dulu lah, masa saya kecil-kecil, mak saya kan pernah dia cuma goreng apa tau, tepung gandum tu diuli-uli, dia goreng, lepas tu dia sirahkan dengan air gula, dah gitu pun sedap lah. Lepas tu dia potong-potong. Itu yang paling simple sekali lah pada masa tu kan. Masa saya kecil-kecil dia buat macam tu. Jadi setiap kali bila dia suruh masuk kat dalam balang tu, saya curilah makan. Lepas tu nanti kena jerit, makan nanti air raya. Air raya tak ada, nanti orang datang. Gitu Habis dalam hati kita cakap apa kan. Disuruh kita masuk, kita dapatlah cukai betul tak? Commission apa? Betul tak? Siapa yang pada bila kecil-kecil ke ataupun sekarang lah kan, bila dah masukkan kuih muih tu kat dalam tempatnya, bila dihiaskan kat atas meja, korang kira 1, 2, 3. Tahun lepas kita ada kuih berapa? Ada tak? Tengok. Ada tak? Okey, kita tengok. Ada tak? Tumpi. Dia kena 3 kali tumpi. Okey, Seri Wulan cakap makan popiah dan kek kukus. Sambal goreng pengantin banyak rencanya kuih ros. Alah, betul. Okey. Saya faham. Okey, sekarang kan macam banyak kuih muih yang dipanggil dengan, tapi saya rasa kuih muih yang dulu-dulu lagi best Saya rasa lah. Okey, itu mungkin selera saya lah. Saya suka macam kuih mamuk, kuih tart kan, kuih pantai peluk Saloma kan. Nama macam gitu kan. Jadi best lah sangat kan. Jadi okey, nak tanya you all lagi satu Okey. Okey, saya sedang menantikan ada tak soalan kita nak jawab sama-sama, kita nak huraikan sama-sama. Korang tulis adakah soalan tentang raya ke, tentang makanan ke, tentang kecantikan ke, kita nak huraikan sedikit. Okey, kita tunggu soalan yang akan diberi oleh you all. Okey, cepat. Satu soalan. Ada, saya tak scroll yo. Okey, tengok makanan favorite raya kita tengok jam, lontong. Okey, lagi siapa ni? Kita tengok. Okey, Marwan. Okey. Ni jam, dia cakap dulu waktu zaman sekolah tu memang suka kira kuih raya. Nak lebih je, tapi sekarang dah jadi mak budak, kalau boleh nak kurangkan. Kenapa Dulu masa sekolah kita kalau boleh lebih kuih raya lebih best kan, lebih meriah. Tapi sekarang jangan cakap ni dah jadi mak budak ni, kalau boleh kuih nak kurangkan. Kenapa? Okey, Rosman Art. Apa khabar Rosman? Rosman Art ni, okey, nama dia Art kan. Dia ni pelukis tau. Okey, dia pelukis yang banyak, yang sangat berbakat tau. Rosman, sharekan lukisan you kat sini. Kita nak tengok lukisan yang paling terbaru. Kerana saya tahu Rosman ni pernah lukis saya dengan Chef Amri.
Okey, pada masa tu saya buat program life hack saya kan. Jadi dia lukiskan, cantik lukisannya kan. Jadi saya rasa ni hari-hari raya ni ada lukisan yang terbaru ke Rosman? Okey, silakan share kat sini. Okey, kita pun nak tengok juga ya. Okey, ni Wawa cakap apa? Oh, soalan. Apakah senaman senaman yang paling pantas untuk pos raya yang senang-senang di yang senang-senang. Okey. Semua senaman senang. Yeah. Gitu. No, semua senaman senang tapi yang nak buat tu susah. Betul tak siapa sokong? Okey, kalau sokong yes. Okey. Ini, okey, senaman tu semua senang tapi yang nak buat dia susah. Siapa sokong? Kalau sokong kita macam ni. Okey, kita tekan ni. Okey. Kita tekan ni. Alright awak. Kelakar kan? Okey, yes, betul tu kan. Okey. Okey, senaman dia senang. Okey, saya nak tunjuk you senaman, okey. Ini paling senang sekali. Ini senaman raya lah kan. Mari kita buat senaman raya. Okey, saya nak diri ni tengok Senang aja. Okey. Ini ada tempat duduk ni. Okey, ni kita diri. Okey, senang aja. Ini untuk kata orang tu menguatkan otot-otot sini. Otot-otot kat sini, okey. Jadi kita nak duduk. Okey, kita nak duduk tangan kat sini, kita nak duduk. Okey, kaki rapatkan. Lepas tu diri. Duduk. Bila kita diri kita hembus. Gitu. Kita duduk. Kita diri. Okey, semua orang cepat buat sama-sama. Buat sama tak? Ada buat sama tak? Saya nak cek. Okey, mari kita buat sama-sama, meh. Kita buat sama-sama. Okey, kita buat sama-sama. Okey. Alright, duduk, diri. Okey, duduk, diri. Duduk dan diri. Okey, lagi sekali Lagi sekali Okey, kita buat 10 kali semua. Mari kita buat 10 kali. Dekat sikit jangan jauh-jauh sangat, tak apa. Okey. Senang pakai baju raya tu. Didi senang pakai baju raya. Okey, ready? Okey, semua orang siapa? Okey, tangan semua kat sini. Okey, tarik nafas. Okey, kita duduk diri, okey? 10 kali, okey? Alright. Ini kita rapatkan, okey? Duduk. Hembus. 1. Okey. Duduk. Diri. 2. Duduk. Diri. 3. Duduk. Diri. 4. Duduk. Diri. 5. Duduk. Diri. 6. Duduk. Diri. 7. Lagi 3 awak. Okey. 8. Okey. Okey. 9. Dan lagi 1. 10. Love. Okey, nak bagi love. Okey, meh. Kita bagi love. Mana cermin mata ni? Okey. Siapa pernah cermin mata ke atas lepas tu dia cari. Okey tengok ni. Okey, ada buat ke tidak ni? Okey, ada buat ke tidak? Okey. Okey, kita tengok ni macam mana kita nak. Okey. Tengok Nurain binti Muhammad Yasin, apa khabar? Selamat Hari Raya. Maaf saya batinnya semua. Okey, ada buat ke tidak? Yes. Okey, siapa buat? Yes. Ni Wawa cakap senaman pakai baju raya, no excuse. Yes, betul tu. Sempat selit. Nora, sempat selit Mana tak last 10 you? Okey last 10 tadi kita buat. Okey, habis lah kan. And then lepas tu okey, kerana you all buat senaman dengan Didi, okey, kita semua serentak, okey? Serentak kita tekan love untuk semua orang yang buat senaman kita sama-sama. 1 2 dah belum? 3. Love. Saya nak bagi 8 lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu favorite number tu. Okey. Okey, kalau korang do. Okey. Wawa, saya tahu Wawa, Nora kan. Saya tahu kan bila buat senaman tadi kan dengan mata dia berguling-guling kat atas. Yalah Kak Didi. Kena buat gitu kan. Gitu kan. Kalau sesiapa yang belum pernah bersenang dengan Didi kan, dengan budak the girls dekat Didi punya kelas, macam gitulah mereka Kita akan bergurau senda. Lepas tu nanti bila dia dah penat kan, dia dah penat pun Didi akan cakap, tak apa girl, lagi 8 aja. Lepas tu nanti Didi akan kira 1 2 3 4 5 6,5 7
tujuh suku macam gitu kan. Nanti mata mereka akan alah bila nak habis ni. Macam gitu kan. Okey. Jadi power lah semua. Okey, ni Maifa. Wah, daripada Selangor lah Maifa Sense Perfume. Terima kasih ya. Okey, terima kasih kerana menonton daripada Selangor. Terima kasih banyak-banyak sama Hari Raya saya ucapkan. Okey, terima kasih banyak-banyak tau sama Hari Raya kan. Hari ni makan apa semalam kan first day kan. First day Syawal. Hari ni makan apa Maifa Sense Perfume? Makan apa hari ni? Okey, ini Abang Jari ni tengok dia punya pendant tergolek-golek ni. Agaknya daripada buat yang diri duduk ke tadi? Alah kesian lah. Okey, kerana Abang J punya pendant dia dah tergolek-golek, kita bagi dia good lah. Okey, good. Okey, saya bagi good 8 kali tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Ada yang pingsan. Ini panda lah, panda yang pingsan kan. Power kan you all semua. Okey, satunya okey, saya nak bagi tahu bila kita cakap tentang senaman ni, okey, saya nak ingatkan semua. Sebelum saya lupa ni okey, di Facebook saya Dr. Didi Mahmud kan. Mana ni? Sekejap ya. Di Facebook saya Dr. Didi Mahmud. Nanti selepas ni kan, you all nanti check ada sesi senaman saya yang akan datang ni ialah hari Sabtu hari Sabtu 30 hari bulan Mei pada pukul 11 pagi. Ini live FB di FB saya Dr. Didi Mahmud. Okey, kita akan bersenam raya. Nama dia fun exercise. Fun aje lah. Kita fun aja. Okey, kita banyak ketawa, lebih banyak senyuman, lebih banyak ketawa kan best. Okey, jadi kita tinggikan hormon endorfin, serotonin, jadi kita relax, okey, kita happy. Itu yang important sekali kan. Walau macam mana pun kan kita berhari raya, kita mesti happy sama-sama kan. Kita mesti jaga kesihatan jugalah kan. Walaupun kita bersukaria makan banyak-banyak tak apa, ini hari raya kan. Makan aja, tapi kita mulakan senaman kita. Kalau mungkin beberapa hari ini kita tak bersenam, kita bersenaman sikit-sikit dulu pun okey. Tapi untuk siapa yang tadi yang ditunjuk tu boleh buat hari-hari. Okey. Selepas tu nanti hari Sabtu ni pukul 11 pagi jumpa Didi di Facebook Live juga. Okey, lagi satu kita nak ingatkan ialah ini kena share dekat you all punya Facebook page. Kerana ada sekali tu pertama kali saya buat dia punya siaran tu terpotong dua tau. Jadi cepat-cepat share supaya tak hilang satunya. Dan lagi satu ialah kadang-kadang kalau misal kita terlupa kan nak refer balik ataupun nak tengok apa nota yang kat kat Didi ataupun saya bagi ke apa, jadi boleh ingat itu satu kan. Okey, lagi satu ialah Maifa hari ni makan rendang ayam. Sedap kan, rendang sedap tau kan. Lagi satu terutama sekali kalau ada kerisik dia kan. Itulah. Jali MWTI. Dr. Didi cantik rumah. Rumah aja cantik, saya tak cantik. Okeylah. Makasih banyak-banyak. Okey, makasih Jali. Saya bagi love, okey? Bagi love. Okey, ni mana ni? Hari ni makan ketupat rendang dengan udang sambal. Wan kita sama gitu. Okey, ni jam lauk raya kita semua dah habis. Okey, alhamdulillah tak membazir. Tapi boleh masak lagi lah kan Itulah kan, macam sekarang kan kita duduk di rumah kan, boleh makan. Okey, makanan tu rezeki daripada Allah. Allah beri makanan kita sebagai rezeki. Jangan membazir rezeki. Kita makan, okey? Tapi satu ni kita mesti jaga kesihatan juga ya. Macam tadi kita dah cakap tentang minum air dengan cukup 8 hingga 12 gelas. Walaupun hari raya ni itu tak termasuk kopi, teh, or mi Okey, tu satu important sekali Okey, lagi satu ialah saya nak you ingat saya ada tulis beberapa artikel. Okey, you boleh dapatkan artikel tu di DD Fitness, DEE fitness.com. Okey, DEDE nama saya lah fitness.com. Okey, you all masuk kat situ nanti dapat beberapa artikel yang saya dah tulis. Ada beberapa orang belum lagi membaca tentang bagaimana nak makan benda-benda yang pedas supaya kita tak sakit perut. Okey, artikel tu saya tulis
sempena bulan puasa hari tu, siapa yang berpuasa, ialah kita ada berpuasa 6 kan nanti. Siapa yang berpuasa tapi nak makan pedas-pedas, bolehlah tengok kat didifitness.com tu, ataupun pergi ke Facebook saya Dr. Didi Mahmud. Saya dah tulis artikel tentang macam mana nak makan pedas tapi tak sakit perut, macam tu Okey, lagi satu ialah nombor 2 ialah pergi ke YouTube saya. Nama sama Didi Mahmud, DEEDEMAHMOOD. YouTube saya ada kan ada senama-senama yang saya dah lakukan beberapa kali untuk you all, ialah untuk tunggu hari Sabtu ni kan bersenam dengan saya. Bolehlah bersenam dengan live FB saya yang saya dah download dan saya dah masukkan di Didi Mahmud YouTube. Di sana juga ada show saya yang dulu, life hacks pun boleh tengok jugalah. Ada juga pesanan kesihatan kat situ, macam-macam lah kat situ kita tengok, okey. Dan juga jangan lupa subscribe, like je lah, like dan subscribe ya. Habis lagi satu ialah jangan lupa hari Sabtunya ialah 30 hari bulan Mei pada pukul 11 pagi di Dr. Didi Mahmud Facebook ni. Kita nak bersenam sama-sama, dipanggil fun exercise ini dengan Safra Yishun jugalah, Safra Yishun Country Club Jadi kita bersenam ramai-ramai, okey. You all bersenam dengan Didi lah, bukan bersenam ramai-ramai, kita bersenam seorang-seorang lah, tapi saya akan buat, you all akan ikut, okey. Okey, lagi satu ni mana? didifitness.com. Terima kasih Nurain binti Muhammad Yasin, okey. You all dah tulis kat situ kan. Okey, Cikgu Beautiful, Cikgu Rahma Rosdi, apa khabar? Okey ni mana ni? Oh, today lunch ayam masak merah. Okey, ada cute Nama dia ayam masak merah, ayam masak hijau, masak ayam macam-macam color gitu kan. Jadi okey, kepada anda semua yang mungkin masuk lambat kan tadi kan, masuk dah terlambat ni, saya syorkan you all tengok balik, okey, tengok balik. Share dulu, lepas tu tengok balik, and then after that terutama sekali di permulaannya dan di pertengahannya banyak tips-tips tentang positifkan minda kita semasa kita duduk beraya, berkurung di rumah. Maksud dia stay at home raya lah kan jadi itu adalah langkah-langkah positif yang saya dah share dengan you all. Hari ni best sangat lah kan, banyak you all saya bagi love. Okay, sebelum saya habis ni, saya nak bagi you all 8 love. Itu nombor kegemaran saya. Kalau you all happy, okay, kepada yang baru masuk, kalau you all ada soalan, ataupun pada semua lah, kalau you all masih ada soalan, just tuliskan soalan di komen ni. Nanti saya akan jawab semua soalan. Saya tak pernah lepaskan apa-apa soalan pun, okey. Right. Jadi siapa yang happy hari ini dan mungkin dah tahu lebih lanjut tentang apa-apa yang lain, mungkin lagi satu perkongsian kita boleh cakap tentang topik yang lain pula, tulis kat bawah sini, okey. Tapi yang important sekali, you all kalau happy, okey, because kita beraya sama-sama, semua orang kita bagi love kat semua orang, okey. Saya bagi love kat you all, okey. 8 love untuk semua orang, okey. Satu, kita go together kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Tu dia. Banyak kan, macam firefly kan. Okay, you all cepat, you all tekan love, okay. Bila you all tekan love aja, you all just tekan aja lah. Saya berbicara sebentar, okay. Jadi saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada you all semua. Okay, meriah sangat hari ini kerana kita bergurau tadi. Bukan saja bergurau, kita berkongsi sama kan. Jadi jangan lupa, okay, walaupun kita berhari raya sama-sama, jaga kesihatan, minum air dengan cukup, jaga makan, jaga tidur, itu yang penting sekali, okay. Okay, jadi daripada saya Dr. Didi Mahmud, saya ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin, dan saya sayang kat you all, okay. Saya nak tekan love.